Pergi melancong ke sebuah negara adalah masa yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada orang menabung untuk tempoh masa yang lama hanya untuk pergi melancong ke tempat idaman mereka. Malangnya, ramai di antara kita mempunyai curiosity atau sifat ingin tahu yang sangat tinggi. Tiada benda buruk akan berlaku kepada diri kita. Bukan, tetapi perlu ingat malang itu tidak berbau. Sebenarnya, apa-apa pun boleh terjadi kepada diri kita. Ini telah terbukti dalam kes 2 orang gadis Belanda yang hilang di hutan Panama. Chris Kremers dan Lisanne Fron adalah 2 gadis dari Belanda pergi melancong ke Panama untuk meraihkan graduation Chris. Mereka tiba di Panama pada 15 Mac 2014 dan berjalan-jalan di kawasan itu selama 2 minggu sebelum sampai ke destinasi mereka, iaitu Bandar Bokut pada 29 Mac. Gadis-gadis itu dikatakan mempunyai niat untuk menjadi sukarelawan di sebuah sekolah tempatan dan ingin menguasai bahasa Sepanyol. Chris biasanya membawa sebuah diary dan dalam diary itu dia menyatakan sekolah tersebut membagi tahu mereka bahawa mereka tiba awal seminggu dan pihak sekolah cukup tegas dalam hal itu. Pada 1 April 2014 lebih kurang dalam pukul 10 pagi, Chris dan Lisanne membawa anjing keluarga angkat dan pergi hiking ke La Pinista Trail. Selepas beberapa jam kemudian, anjing keluarga angkat itu pulang tanpa 2 orang gadis itu. Tuan rumah tersebut mula risau lalu membuat laporan polis tentang kehilangan kedua-dua gadis itu. Malangnya, sistem perlindungan sivil nasional atau SINOPROC mengambil perkara ini sangat ringan dan tidak mengambil sebarang tindakan selama 4 hari. Keluarga angkat dengan bantuan penduduk tempatan mula mencari kedua-dua gadis yang hilang kerana sikap sambil lewa polis. Akhirnya pihak polis mulakan pencarian dengan membuat sekatan jalan raya secara besar-besaran. Chris dan Lisanne tidak membagi tahu sesiapa pun ke mana sebenarnya mereka pergi. Ini menyebabkan pencarian pihak polis gagal. Pada 9 Jun 2014, seorang wanita Agobai menjumpai sebuah backpack dan serahkan beg tersebut kepada polis. Dia membagi tahu bahawa dia menjumpai beg itu di tepi sungai Alto Gomera di wilayah Boca del Toros. Lokasinya lebih kurang 16 km dari Bandar Bokut. Peliknya, beg itu kering dan dibungkus dengan kemas. Di dalam beg tersebut terdapat 2 baju dalam, 2 pasang cermin mata hitam, sebotol air, kamera, 2 smartphone, pasport dan wang sebanyak $83. Pihak polis mula menyiasat rekod panggilan dan gambar-gambar yang terdapat di dalam telefon bimbit dan kamera. Kedua-dua gadis itu telah mengambil lebih 100 gambar di mana hanya 10 gambar sahaja diambil pada waktu siang. Selebihnya iaitu 90 gambar diambil pada lewat malam di antara pukul 1 hingga 4 pagi. 87 gambar yang diambil itu tidak menunjukkan apa-apa selain kegelapan. Gambar terakhir kedua-dua gadis ini diambil pada hari ke-8 mereka mula hiking. Apa yang sangat pelik adalah Chris dan Lisanne mulakan perjalanan mereka lebih kurang dalam pukul 10 pagi pada 1 April. Gambar-gambar dalam kamera pula diambil pada 8 April. Botol air yang dijumpai dalam backpack mengandungi air yang sedikit sahaja. Soalan yang timbul adalah bagaimana kedua-dua gadis ini boleh hidup sehingga mengambil gambar ini? Manusia biasanya boleh hidup dari 7 hingga 10 hari tanpa air. Peluang hidup pada hari ke-10 itu adalah sangat tipis. Mereka mula berada di dalam hutan untuk tempoh masa yang agak lama. Pada waktu itu mesti mereka mencari jalan keluar dan mereka sepatutnya berasa letih. Bagaimana mereka boleh hidup selama itu? Tujuan gambar-gambar itu diambil tidak diketahui sehingga hari ini. Teori mengatakan bahawa kedua-dua gadis tersebut mengambil gambar dalam kegelapan untuk menerangi jalan mereka dan juga untuk save bateri telefon bimbit supaya mereka dapat menggunakannya untuk mencari signal. Pihak polis mendapat rekod telefon dari telefon bimbit Chris dan Lisanne. Mereka mendapati kedua-dua gadis itu cuba menghubungi 112 iaitu talian kecemasan negara Belanda dan juga 911 iaitu talian kecemasan Panama hanya selepas beberapa jam sahaja mereka mula hiking. Ini menunjukkan pada hari pertama ada sesuatu yang telah berlaku. Sepanjang 1 April hingga 6 April pada waktu pagi atau lewat malam, kedua-dua gadis tersebut on telefon mereka untuk mencari signal. Selepas itu mereka matikan telefon masing-masing. Benda yang paling aneh adalah
Selepas 6 April, beberapa kali PIN atau password yang salah telah dimasukkan untuk membuka iPhone milik Chris. Polis menyatakan bahawa PIN yang betul tidak dimasukkan selepas itu. Gambar-gambar di dalam kamera itu bermula dari nombor 499. Contohnya gambar pertama adalah 499, gambar kedua adalah 500 dan seterusnya. Apa yang pelik di sini adalah pihak polis tidak menjumpa gambar 509. Kamera itu mempunyai lebih 100 gambar dan satu-satunya gambar yang hilang adalah gambar di antara waktu siang hari terakhir dan gambar waktu malam hari pertama. Mengapa gadis-gadis itu padam hanya gambar tersebut sahaja? Apa yang membuat mereka untuk padam gambar itu ketika berada dalam situasi begini? Pihak penyiasat tidak dapat recover gambar tersebut dan mereka menyatakan bahawa gambar itu bukan sahaja dipadam dari kamera, malah fail gambar itu juga dipadamkan. Ada teori menyatakan bahawa mungkin pihak ketiga terlibat dalam kejadian ini. Mungkin orang ketiga itu mengikut Chris dan Lizen dan membunuh mereka. Mungkin muka pembunuh itu dalam gambar 509 untuk menghapuskan bukti itu, maka dia padam gambar tersebut. Teori lain menyatakan bahawa Chris mengalami kemalangan dan cedera parah. Dia mungkin dalam keadaan tidak sedar diri atau meninggal dunia. Lizen memegang iPhone Chris. Lizen berkemungkinan tidak tahu PIN atau password iPhone tersebut dan dia cuba untuk buka dengan kata laluan yang salah. Sebabkan cubaan tersebut gagal, maka dia matikan telefon tersebut dan tidak on balik. Penduduk tempatan telah menjumpa seluar Lizen di tempat di mana backpack dijumpa. Di sinilah cerita penduduk tempatan dan pihak polis tidak konsisten. Kisah rasmi polis adalah seluar pendek Lizen dilipat dengan kemas di atas batu, manakala kisah penduduk tempatan seluar tersebut dijumpai di tepi sungai berhampiran dengan jambatan atau Monkey Bridge. Penduduk tempatan juga mendakwa bahawa mereka menemui kasut Chris dengan kaki yang masih berada di dalamnya dan juga serpihan tulang pelvis Lizen yang nampak seperti sengaja diputihkan atau bleached. Lebih kurang 33 potongan tulang manusia telah dijumpai di sekitar kawasan itu. Pemeriksaan DNA ke atas tulang-tulang itu menunjukkan tulang-tulang itu milik Chris, Lizen dan juga 3 orang lain yang tidak dikenal. Ini bermaksud 3 orang lain juga turut mati di kawasan itu selain Chris dan Lizen. Apabila pihak forensik memeriksa backpack Lizen, ia mengandungi lebih 30 cap jari. Backpack itu dikatakan ditemui di tepi sungai, tetapi ia nampak kering dan bersih. Langsung tidak nampak seperti ditinggalkan di hutan selama 2 bulan. Tulang pelvis Chris nampak seperti diputihkan. Proses itu biasanya terjadi secara semula jadi apabila tulang tersebut terdedah pada cahaya matahari. Tetapi hutan Panama adalah sebuah hutan yang sangat tebal, maka susah untuk cahaya matahari untuk sampai ke bawah tanah. Ada yang mengatakan bahawa mungkin tulang-tulang itu sengaja di-bleach dengan menggunakan bahan kimia untuk menghapuskan bukti. Tulang-tulang itu juga tidak mempunyai sebarang tanda. Sekiranya mayat kedua-dua gadis itu dimakan oleh binatang, tanda gigitan atau tanda-tanda lain dapat dikenal pasti di bawah mikroskop. Namun dalam kes ini tiada tanda-tanda seperti itu. Tiada tulang-tulang besar milik Chris dan Lizen dijumpai. Salah seorang tour guide di kawasan itu menyatakan bahawa tiada binatang di sana yang makan tengkorak manusia. Jadi, di mana sisa-sisa mayat Chris dan Lizen? Pihak polis menutup kes ini secara rasmi dengan mengatakan bahawa Chris telah jatuh dari Monkey Bridge dan pingsan dan meninggal dunia. Lizen pula telah pergi untuk mencari bantuan. Dia mengambil gambar dalam kegelapan untuk menerangi jalan. Malangnya, dia juga mengalami kecederaan dan meninggal dunia. Ini adalah laporan rasmi pihak polis. Dalam kes ini, banyak soalan sebenarnya tidak dijawab. Bagaimana backpack Lizen kering dan nampak kemas walaupun berada di dalam hutan selama 2 bulan? Mayat Chris dan Lizen reput sepenuhnya dan hancur hanya dalam 9 minggu. Tulang-tulang yang dijumpai dengan tulang Chris dan Lizen sebenarnya milik siapa? Siapa ketiga-tiga orang yang mati bersama dengan Chris dan Lizen? Mengapa gambar 509 hilang? Kes ini adalah satu kes yang paling misteri. Tahun sebelumnya iaitu pada tahun 2013, seorang gadis yang bernama Catherine Johanna mengunjungi wilayah yang sama di Panama dan dia telah diserang dan dibunuh dengan kejam. Sehingga hari ini, hanya seorang suspek sahaja ditangkap dalam kes itu. Mungkin pembunuh bersiri masih berkeliaran di kawasan itu. Kes Chris Kramers dan Lizen Front
masih menjadi satu misteri yang tidak dapat diselesaikan sehingga hari ini.